Jadi kat mana dia terpadam. Saya rakam dia tu pasal kat rumah saya ni dia kadang-kadang ada line, kadang-kadang dia padam kan. Padam tadi saya tengah cerita lah kan. Tak apa. Kalau tak betul besok saya akan buat lagi. Jadi kita kena percaya barang-barang yang gaib. Barang yang gaib tu macam-macam lah kan. Hantu, iblis, setan, jin apa semua pun gaib. Allah Ta'ala yang kita sembah pun gaib. Ditakuti kita sembah tu besok, kita nak sembah Allah tadi besok, setan nak kat situ. Apa kita nak buat? Kita nak halau dah. Nak halau apa? Nak halau dengan kata tadi ada sepatah, ada pernah saya tengok di Singapura. Tok guru tu mengajar. Dia kata waktu kita nak angkat takbir tadi, kita kena pandang atas langit. Kita kena pandang ke atas lah kan. Kejam mata pandang ke atas. Supaya iblis setan jangan ikut. Kita baca qul huwallahu ahad banyak-banyak. Qul huwallahu ahad tadi baca sebanyak-banyak. Baca pula. Tapi saya tak mau cakap. Saya cakap kat sini dengan saudara-saudara fikir lah kan. Ada satu guru mengajar. Dia pergi Singapura juga. Orang dia pakai songkok putih. Badan gembal-gembal gitu, dia orang tua lah. Dalam 60 lebih kot, 60 lebih dah umur dia lah. Kita kejam mata. Kita pandang ke atas. Kita pandang. Kejam mata macam ni, pandang ke atas. Lepas tu kita baca qul huwallahu pelan-pelan. Supaya hantu setan tadi tak ikut. Macam mana dia kata hantu setan tak ikut? Kata, kita tu mesti kita nak faham. Kita baca qul huwallahu ahad tu tadi. Kata qul huwallahu tadi, katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu satu. Allah itu sah. Bukan satu, sah. Allah bagi tahu pada Muhammad. Muhammad mana ni? Muhammad ni lah. Muhammad kita lah. Takkan nak beritahu pada Nabi Muhammad. So, saudara fikir. Muhammad kita lah. Muhammad Arifin, Muhammad Jalil, Muhammad Ayub. Muhammad, semua kata Muhammad, semua kita. Allah bagi tahu. Sebab itu ayat sampai hari ni ada. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu satu. Macam mana Muhammad nak kata? Takkan Muhammad nak beri-beri? Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu sah. Dia beri? Allah Akbar sah. Allah, macam mana Muhammad nak cakap? Muhammad nak cakap pun tak tahu. Cuba saya bayangkan pada saudara. Ayat Allah Ta'ala turun tu bagi tahu pada kita, katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu sah. Muhammad nak kata Allah itu sah macam mana? Ini yang kita kena belajar tadi. Yang kita kena belajar tadi, inilah dia. Kalau siapa tak jumpa jalan sifat, memang tak ada cerita bab akhirat, tak ada lagi. Siapa tak mau belajar ini sifat, saya cakap betul-betul, saya bukan cakap bohong, sehingga saudara fikir pun boleh terima di akal. Kita pakai tak pakai? Saudara fikir betul kita pakai. Bila dah betul, dah cukup tu. Belajarlah. Saya bukan lokek ilmu, saya tak lokek ilmu, saya tak nak simpan-simpan ilmu punya. Tapi bab atas tadi ada sikit simpan lah. Sebab apa sih nak tengok orang tu tadi. Sebab tadi kata saya pun tak pandai, pepatah tak pandai. Kita nak bagi barang satu barang dengan orang tadi, kita kena tengok tak. Atas bawah dia juga, macam mana. Dia ada ikut nunang sifat tu tidak. Dia jaga sifat tu tidak. Baru kita boleh bagi. Kan? Kalau ni saya tak tahu ni, Cik Usop macam orang ni, macam ni. Takkan nak ceritakan dia. Ke bawah pun tak ketahuan lah. Dia jaga tak jaga ni. Saya nak bagi yang atas-atas kat dia. Tak boleh. Saya tak boleh bagi. Saya tak bagi tak salah. Tak salah. Betul saya cakap tak salah. Buka Quran mana pun tak salah. Kalau orang tu bertanya ilmu. Memang betul. Maka kamu kabarkanlah dalam perkara agama. Menguasatilah kamu di dalam perkara agama. Wasiat menguasati. Bukan cakap dia yang tak ada. Dia tak ada. Dia ada rahsianya. Macam kita semayang ni. Kita tengok ni 20 sifat tadi. Masa kita nak semayang, dia terhimpun tersusun. Jadi satu ya semua. Baru naik.
Macam saya kata tadi apa tadi? Hayat. Nyawa kita kan? Nyawa kita. Sebelum jadi nyawa, dia napas dulu. Ngap. Ngap, napas. Napas habis. Kita cerita macam tu lah. Napas habis, dia baru jadi nyawa. Sekembang dah tak? Nyawa habis, dia jadi roh. Sekembang juga. Jadi kita semayang tadi, ada napas, ada nyawa, ada roh. Barulah betul kita semayang. Ibarat kita cerita lah, barulah betul kita tadi kan. Tapi kita akan belajar lagi lah pelan-pelan. Macam mana dia katakan napas, macam mana dia katakan nyawa, macam mana dia katakan roh. Roh Rasulullah. Kita pakai roh juga. Roh siapa tadi kita pakai ni? Roh Rasulullah juga. Habis, waktu kita semayang, roh kita tinggal. Tu macam dia kata tadi, Nabi tu tadi jadi saksi kita ni, waktu ni lah sekarang. Waktu sekarang lah, kita kena fikir. Macam mana dia katakan roh? Roh tadi siapa? Roh Raja Rasul. Itu pasal dia kata kita semayang tadi, kalau Nabi tak mengaku kita, memang kita habis lah. Tu saya cakap pandai, memang habis lah. Memang hancur lebok ni. Ya? Jadi saya tulis sikit. Kita kena percaya barang-barang yang gaib. Jadi Allah Ta'ala yang kita semua pun gaib. Hantu setan pun gaib. Hantu setan dia dah sumpah pada Allah Ta'ala dah. Aku akan sesat orang-orang tak ada yang kita boleh masuk surga punya. Aku akan sesat. Dia punya sesat, dia nak sesat kita, dia punya bijak pandai tadi. Orang tua kata tadi sehalus di lubang jarum kecil tadi, dia boleh masuk. Dia boleh kecilkan badan dia boleh masuk. Ini kan pula kita tak belajar sifat. Memang tengah-tengah lah. Memang tengah-tengah. Tu saya kata lagi, maaf saya cakap lah kan. Tempat iblis bergayut. Bulu ketiak, kepala panjang tak cukup. Bulu bawah, kepala panjang tak cukup. Pusat terbojol semua tempat iblis bergayut. Iblis bergayut dengan tempat. Jadi iblis ni tadi, dia ambil kontrak dengan Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala kata tak apa hang buat. Yang mana hang boleh buat. Yang mana hang tak libat juga. Yang mana yang dia tak libat. Yang mengikut undang-undang ni. Yang mengikut undang-undang ni, yang Allah tak boleh buat. Yang iblis tak boleh buat. Tapi bukanlah ikut undang-undang saja. Dia ada pantalangan dia juga. Kan? Tu segala-gala semua kita ikut. Bukan kita tak ikut, kita ikut. Ya? Baik. Baik. Kita tentang bab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mula dengan nama Allah yang amat pengasih, yang amat penyayang. Nama Allah tadi, nama dia saja. Dia cukup pengasih, cukup penyayang. Jadi bar ni tadi saya tak apa ingat lah tu, tak apa ingat lah. Daripada ni apa ni jadi bar. Daripada ayat apa tak? Qul Allah ke alham ke apa tak? Sampai jadi titik bar balik. Bar ni tadi dia kena naik juga. Dia kena naik juga. Waktu kita semayang, kita tak boleh duduk kat dunia. Kita semayang tadi, kita tak boleh duduk kat dunia. Kita kena pergi ke alam akhirat. Lepas tu semayang kata satu perkara bukan senang. Bukan kata senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kita nak angkat apa? Nak angkat titik bar tadi. Bila bar tu tak balik, dia duduk kat bawah, dia jadi babi. Saya cakap terang-terang ni, dia cakap. Tak saya saudara buka kitab mana-mana pun boleh tengok. Tapi kalau saudara kaji je kan. Kalau tak kaji, tak boleh jumpa benda-benda macam ni. Ada kitab dia juga. Tapi tak ada serta bar jadi babi, tak ada lah kan. Bar dia kalau duduk bawah, dia jadi babi. Kalau dia balik di atas, dia jadi apa pula? Minta maaf lah. Takat tu serta bar. Kita nak semayang ni.
Dah berdiri semua siap dah. Allah Akbar. Titik bar sampai siap dah. Sampai pada Allah lah. Tapi satu orang ini lah. Dia satu ringkas ya. Titik bar pun kena sampai. Awal permulaan titik. Cahaya nur Allah. Awal permulaan titik cahaya nur Allah. Itu titik bar tadi. Awal permulaan titik bar tadi. Itu cahaya nur Allah. Bukan kata sembarangannya. Baik. Pasal apa orang kita, orang lelaki-lelaki kita ni tak pakai songkok? Orang perempuan pakai. Dia pakai kain tuduh, pudah apa semua kan. Oh, cukup. Lelaki-lelaki tak boleh pakai. Lelaki-lelaki kena pakai. Memang kena pakai. Orang lelaki-lelaki kita, memang kita kena pakai songkok. Saya tanya apa sebab kita kena pakai songkok? Memang saudara-saudara tak depan saya kan. Tak depan saya tak boleh jawab kan. Tak terjawab saya cakap. Saya tanya satu bab. Kenapa orang lelaki-lelaki kena pakai songkok? Melainkan dia duduk dalam rumah. Dia duduk dalam rumah macam saja ni kan. Tak apa, tak pakai songkok lah kan. Kalau dia keluar pada rumah, dia mesti kena pakai songkok. Itu orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki Muslim. Lepas tu kita tengok kan. Negeri Arab, negeri apa semua pakai. Dengan dia pakai dengan ni apa semua kan. Ada sebabnya. Tapi sebab dia pun mereka tak tahu juga. Apa sebab kita kena pakai songkok. Itu cerita lagi. Apa ni? Saya tulis pun saya tak boleh baca lah. Kalau saya boleh baca tak apa. Istinja. Ni saya dah buat istinja. Istinja betul-betul. Saya ajak saudara-saudara ni kat Papaitan ya. Saudara tak main rumah saya pun. Saudara tak main. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cik apa khabar ni? Tak ada. Saudara tengok Papaitan tu. Tapi saya ajak tadi apa yang saya dapat pada guru saya. Guru saya tak pesan lah tadi ajak kawan macam tu ni, tak ada. Tapi apa yang saya dapat tadi maknanya saya kena bagi tahu pada saudara-saudara. Baik. Istinja kita ni tadi, istinja. Jadi ini dia bergantung pada istinja tau. Kalau seandainya istinja kita tak betul, kita tak usah buat sampai mampu lah. So saudara tanya Pak Haji, Pak Bai tengok betul tak betul? Betul. Dia pun cakap memang betul. Terletak pada istinja. Istinja macam mana istinja? Macam mana saudara istinja? Saya cakap terang-terang. Itu pasal tadi kita kena belajar. Lepas tu saya nak kata tak pandai, saya pandai. Nak kata saya pandai, saya tak pandai. Tengah-tengah. Istinja ni tadi kita kena apa tadi? Kita duduk bertinggung. Jangan mengalah kiblat lah kan. Cengit sikit pada kiblat lah kan. Betul-betul banyak orang tak dapat istinja tadi. Setelah kita punya kemaluan tadi. Ujung dah tadi. Dia ada lubang kan. Dalam tu pun kita kena cuci. Kita kena cuci ngayang. Bukanlah kata kita basuh dia. Bukan. Kita ambil ayak paip tadi. Kita cuci. Setelah tadi. Istinja. Yang tu satu. Yang kedua saya nak tanya. Antara istinja dengan mandi hadas siapa besar? Sebab saya kena tunjuk ni. Sebab kalau saudara-saudara belajar sekalipun. Saudara kena istinja. Segala-gala ilmu kita. Segala tinggi macam mana sekalipun. Sampai belik salah langit sekalipun. Kalau istinja tak betul. Tak betul juga. Tapi tak ada orang cerita buat istinja. Ada orang cerita buat ada ni dalam TV dah. Dia cerita macam tu ya. Dia tak cerita detail satu-satu tak ada. Saya tanya, saudara. Baik. Saudara mandi hadas. Hadas besar. Nama apa hadas besar? Ada kecil? Istinja lah kan ada kecil kan. Ada kecil ni tadi. Telapak tangan kita kena kemaluan kita. Batal tak batal? Batal kan. Kalau kita ambil wuduk dah batal dah wuduk kan. Tapi kalau mandi wajib tadi. Tu mandi wajib tadi. Wajib mandi tadi. Apa hal lah?
Saya tanya saudara. Bukan saya tanya lagi mana saya cerita, nak cerita ni. Lepas tu saya kena ajak orang, ajak betul-betul. Daripada A sampai Z. Istinja macam ni, mandi hadas macam ini. Bukan saya komen, oh saudara mandi hadas tak betul. Tak. Bukan saya cakap macam tu. Yang saya belajar dengan tok guru saya macam gini, saya kena cerita. Mula-mula kena ajak orang istinja dulu. Bawah ajak ini. Tapi saya pergi ajak ini dulu. Baru saya teringat. Tapi saudara buat, tak buat, terpulang pada saudara lah. Macam kita nak apa nama tadi, cebok. Kita cebok, kita cuci, jubuk kita dah cuci elok-elok semua dah. Tak apa. Kemaluan kita tadi, kita kena picit sikit. Bagi lubang keluar air kencing tadi, dia terbuka sikit. Kita kena siram. Kena cuci bersih sikit. Itu istinja. Tak ada orang abang ni, tak ada orang abang. Alah cepet. Sudahlah. Tak boleh. Dia kena cara dia juga. Tu saya tanya tadi. Istinja dengan mani hadas, kalau tapak tangan kita kena kemaluan, batik semayang kan? Apa hal mani hadas pula? Right. Apa hal pula mani hadas? Cuba saudara fikir tengok. Macam mana tengok. Mani hadas tadi, dia kalau ikut cerita betul-betul dengan cerita, kita kena menghalau kiblat. Menghalau sebelah kiblat. Okey? Kita ambil ayat pahit lah. Yang senang kita cerita pasal ayat pahit lah kan? Ayat pahit. Siram atas kepala. Siram atas kepala. Dah siram atas kepala tadi, kita nak gosok kelengkang kita tadi, kita kena lapik satu kain. Kain yang suci. Kain suci dia malah kain tolong kita nak bersih lah kan? Kita kena lapik tangan kita ni. Kita nak korek kelengkang semua nak masuk ayat kan? Nak rongga-rongga semua kena masuk ayat kan? Hidung semua tak kisah tu, saudara-saudara tahu lah kan? Sebab syariat semua dah cakap lah kan? Ini syariat juga ni. Ini hakikat juga. Masa dia kata, syariat dengan hakikat ni tak bercerai. Orang kata, oh syariat. Itu dia buka bab syariat. Aku tak pakai. Aku nak ilmu hakikat. Hang nak ilmu hakikat. Ilmu syariat nak pergi buang mana? Hang pergi buang mana? Kalau hang pakai kena cerita. Yang saya pakai macam gitu. Kalau hadas besar ni tadi, kita nak cuci rongga-rongga kita kena lapik. Kita kena, kalau kata sarung tangan bagus lah kan? Tadi orang gelak lah kan? Orang gelak apa kita mandi dalam bilik ayat seorang lah? Jangan kita mandi orang lain. Kan? Kita balut telapak tangan kita semua bersih. Kita gosok kelengkang kita. Bagi bersih. Gosok semua. Kencing pun macam tu juga. Macam saya cakap tadi juga. Macam apa? Ni tinjak tadi juga. Barulah. Betul. Kita kena ikut macam cara kita ambil semayang lah. Cara mandi hadas. Kena lapik. Kalau tak lapik, hadas kecil, telapak tangan, kena kemaluan batal. Hadas besar tadi kena kemaluan tak batal pula. Cuba kita fikir tengok. Saudara fikir lah. Yang saya cakap betul tak betul. Itu saya cakap tadi. Kalau ada sarung tangan, kita pakai sarung tangan. Tak ada, kita pakai kain lah. Kita gosok kelengkang-kelengkang kita. Sama kemaluan kita gosok sekali semua. Baru tak batal tuan-tuan mandi hadas. Kalau tidak tuan-tuan mandi hadas pun dah batal, apa telah lagi tuan-tuan semayang? Tak pemuhung nama tu. Ni saya cerita terang. Kalau tak betul, tanya saya. Pergi tanya Pak Di, Pak Bel sana. Mereka tak ada buka ni babnya. Orang tak ada buka daripada A sampai Z. Tak ada orang buka ni. Tapi saya teringat hari ni pasal, oh aku dah salah ni, aku dah salah. Aku nak cerita dulu kat mereka. Sebab ini mandi wajib dengan ambil uduk dengan istinja tadi, memang orang kata apa tadi? Pangkai pokok, ibarat macam gitulah. Ibarat macam kita istinja tadi, pelapik kaki kita lah. Kalau pelapik tu tak betul, segala semua tak betul. Saudara fikir tengok. Itu saya cakap tadi. Kita mandi hadas tadi, kita mengalah kiblat. Ayat duk turun, kita niat. Niat biasalah yang duk ajak dalam syariat.
Biasa ya. Saya pun niat itu juga. Tapi saya halusi lagi. Itu saya menuntut tadi daripada istinyak. Sebab saya fikir saya dah balik rumah dah. Oh lama aku tak tanya cikgu no. Istinyak betul tak betul istinyak ni? Pi patah balik rumah cikgu tanya lagi. Kau datang kau tanya tak apalah, aku cakaplah sikit. Dan kau tanya aku cakaplah kan. Sambil macam itu. Tok guru kami tadi kalau kami belajar dengan dia, siapa tak tanya dia tak marah. Kalau hang tak tahu hang kena tanya. Kalau hang tak tanya, aku biar ya. Sebab hang nak main belajar tadi, hang mesti kena guna akal. Akal waras. Syarat-syarat Islam. Syarat-syarat kita nak masuk Islam tadi kita kena ni nak masuk Islam ni. Nak masuk Islam ni. Nak mengucap 25 syahadat ni. Betul tak betul? So fikir. Tapi kita cakap macam cakap lebur lah. Saat ni yang cakap bab tu, saya cakap bab ni. Semua bab situ juga. Tapi nak susunan dia saja. Susunan dia nak betul. Kalau tak betul, orang dapat tak betul lah. Jadi saya beritahu saudara, bukan saudara tak pandai. Saudara pandai. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat cincai. Kita ingat dah cincai dah. Kita sangkut tani dah. Hang belajar sifat 40 tahun, 50 tahun pun. Tapi kalau istinyak hang tak betul, tak juga. Sebab segala-galanya digantung pada istinyak. Segala ilmu kita tergantung pada istinyak. Orang tak tahu ini cukup besar punya. Hang belajar sifat 20, hang belajar tok nenek apa sekalipun. Kalau istinyak hang tak betul, memang hancur lah. Memang reput lah. Itu saya cerita lah. Itu saya cerita tadi apa? Bab istinyak. Jadi apa tadi dengan cara lebih kurang tadi saya cerita saudara tadi. Sebab apa? Dia lain tak apa betul sini. Kadang dapat, kadang tak dapat kan. Jadi itu saya cerita dengan saudara tadi. Bab la ilaha illallah tadi. Nanti sikit kali kita buka bab diri. Ini semua bab diri ni. Bab diri. Ini semua yang saya cakap ni bab diri. Tu pasal dia kata, kenalkanlah diri kamu rata-rata sebelum kamu kenal Tuhan kamu yang mulia. Nak kenal Tuhan yang mulia ni tadi. Kena kenal diri kamu rata-rata. Macam mana kita nak kenal diri kalau kita tak belajar sifat? Sedangkan sifat tu ada pada diri kita. Saya bukan cakap tengking ni, bukan nak tinggi, bukan. Saya cakap memang macam tu lah. Suara tertinggi sikit. Lagi pula handset dia tanya. Kalau jauh sikit tak apa dengar kan? Dekat sikit lah. Cakap suara kuat sikit. Bukan kuat kita sambah saudara-saudara tak betul. Tak. Saya pun yang duk mengajak dengan saudara daripada tadi. Saya buat pun kalau tak betul perbuatan saya tadi, persembahan saya tak betul, Allah tak terima juga. Bukan kata saya tadi, dia dah kesian lah cik tu, dia mengajak kat orang ramai tu. Tak apa dia mati, aku bagi dia masuk surga. Tak ada. Saya nak cakap orang putih, saya cakap Melayu lah kan. Tak ada. Hang tok guru tinggi langit sekalipun, tapi kalau hang buat tak betul, tetap tak betul. Tak betul tetap tak. Tu macam dia kata tadi. Wajib, mustahil, harus. Wajib mesti ada, tetap ada. Ada, abang nak dapat ini ni. Hang buat ini yang dapat. Aku tak cakap apa lagi. Macam orang kata tadi, Allah Ta'ala berada di mana-mana. Di mana kita berada, Allah Ta'ala tu ada. Kenapa aku nak tercepak kayu Allah Ta'ala tak abang pun? Saya nak tanya saudara-saudara. Yang orang duk cakap banyak-banyak tadi, Allah Ta'ala di mana-mana dia ada. Di mana dia ada? Yang kata di mana-mana, mana hang so nampak dia? Hang so jumpa dia? Di mana aku hadapkan wajah aku? Di situ. Orang yang macam mana ni? Orang yang geng kita kencing berdiri. Lagi satu macam kencing saya nak cakap. Sebab itu saya cakap, kalau saya keluar kat mana-mana pergi saya, bila kencing saya susah, saya kena cari jamban yang duduk kan. Yang tinggung boleh lah, kalau boleh tinggung lah kan. Tinggung. Kita jangan biasa kencing berdiri. Ini saya bagi petua lah. Saya buka ilmu satu. Kencing berdiri ni kencing dengan darah sekali. Saya beritahu dengan saudara-saudara. Betul yang cakap. Kencing berdiri, kita kencing dengan darah sekali. Memang darah kita tak habis. Lama-lama tengah jalan, aksiden, habis.
Tu pasal kita belajar ini tadi bukan satu perkara senang. Susah. Susah apa? Susah berfikir. Yang kata susah berfikir. Ilmu tak susah. Itu pasal dia kata tadi, di mana aku hadapkan wajah aku, di situ Allah Ta'ala ada. Sekarang saya buat macam ni dengan tuan-tuan dah. Saya hadapkan wajah saya, Allah Ta'ala ada. Ada betul? Panggil dia, mai tengok. Aku tampak tiang ni. Kena? Kalau Allah Ta'ala apa hampir pukul tiang tu? Hampir pukul jeng buat apa? Macam mana cerita tadi, aku hadapkan wajah aku. Memang ayat-ayat dalam sembahyang pada. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan. Aku hadapkan wajah aku. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan. Macam mana kita kata, di mana kita hadapkan wajah kita, dia ada. Dia nak ada dalam dunia ni ke? Kita ada, memang dah kita duduk dalam dunia ni. Jadi kalau kita pergi, kita jalan dengan dia. Ada saya dengar orang cakap, ada orang mengajak tak? Kita ambil wuduk, bukan tangan kita Allah ambil wuduk. Kita semayang kita tengok, bukan Allah tengok, bukan kita tengok, Allah tengok. Macam mana hang cakap ni? Hang kenal ke tak kenal? Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan. Kita kena naik. Kita kena naik di atas takhta dia. Di atas singgasana yang paling tinggi sekali. Bukan satu tempat yang rendah. Kita semayang, kita ingat senang. Kita kena naik. Betul dia kata, aku naik saksi. Tiada Tuhan yang lain yang berhak aku sembah. Yang aku sembah hanya Allah. Ni saya buka habis-habisan ni, saya cakap. Bak kencing berdiri tadi saya cakap. Kencing berdiri. Kita kencing berdiri tadi, kita tarik diri, kita bagi ya kan. Tengok senang lah. Senang. Nak kencing pun bukan senang oh. Kalau belajar ini ilmu dia detail satu persatu. Kalau saudara kata saya cakap tadi salah, untuk saya ikut. Saya tak marah. Saya pun tak kenal saudara. Ikut tak ikut, saya tak tahu. Tapi peribadi tadi, siapa yang tahu? Dia yang tahu. Seperti tadi, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan. Jadi kalau kita duduk kat sini, kita tak pergi cari dia, dia nak main kat kita ke? Dia ada depan kita ke? Di mana aku hadapkan wajah aku di situ dia ada. Kita boleh fikir dengan akal kita dengan waras. Kalau Allah Ta'ala tu ada, kita buat kereta nak melentum lah. Nak langgar lah kan. Pum, terlanggar. Apa ni Allah Ta'ala tak abang kat aku pun ni pergi langgar kereta tu pula. Patut tengah angkat minyak. Nanti belanggar ni. Kenapa dia tak cakap? Dia mahu kuasa apa? Kenapa dia tak cakap dengan kita? Boom, kita langgar. Kita pula salah. Allah Ta'ala bersama kita kan? Saya cakap, kita nak cakap tadi, kita berhati-hati, kita tengok. Allah Ta'ala bersama kita. Di mana kita hadapkan wajah kita. Di sini menghadap dia. Di sini menghadap dia. Saya tunjuk tempat dia. Di sini tempat hadap dia. Tu pasal ayat itu dah beritahu. Aku hadapkan wajah aku. Allah Ta'ala lagi satu dia cakap. Allah Ta'ala dia tak ada kat dunia ni. Dia ada di tempat dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tempat yang tak boleh kita nak umpama ada sesuatu tempat. Orang kata ibarat kata besar zarah pun tak ada lah. Sehingga macam gitu. Saya cerita saya betul-betul yang saya dah. Ini hari saya keluar kira boleh katakan bukan kita habis dah. Saya keluar lebih kurang lah kan. Mana kata kita jangan kencing berdiri. Kita kencing bertinggung, kita duduk. Jangan mengalah kiblat. Bukan kata senang. Kita nak kencing berak pun bukan senang. Kita kena ikut peraturannya betul-betul. Lepas tu baru kita lebih. Kita dah ambil wuduk semua siap. Betul semua siap. Baru kita main belajar sifat. Tak mati kata Allah, tak mati kata aku. Kita belajar nak cari dia nak bagi kita mati ya? Dia bagi kadar dan kadar ke? Tak logik lah. Akal tak boleh terima ya.
pakai tak boleh terima punya. Saya orang ikan saya mati, saya nak mati dah 4 kali saya mati dah. Orang ikan saya mati. Daripada Singapura. Last kali saya kena dekat mana? Dekat Jalan Hitam. Jalan Air Hitam. Masa tu tak saya kira lah. Ilmu ada kat dada kan. Apa kita takut? Mana ya? Balik kamu tu. Zizek tak lepas. Potong bai. Tak lepas. Bai tekan tak sikit. Kita dengan GL100. Motor GL100. Nak lawan race konon. Soal lah kan. Saya tak apa kita potong cerita tu. Kita potong. Tu pasal saya katakan. Kita nak cakap dengan orang tadi, kita tengok. Kita tengok susunan ilmu macam mana. Yang kita nak cakap tadi. Yang kita belajar tadi. Ada ke tak ada bab tu? Tu pasal saya tadi. Ni kita belajar tadi. Allah ada di atas. Lepas tu dia kata tadi. Tuan-tuan semua ada dekat atas. InsyaAllah. Satu hari saya baca. Saya baca perkabarannya. Saya bukan cakap bohong. Mana saya angkat macam sini. Tapi bila nak hujan, saya takut rumah banjir. Saya takut dia naik ayak kan. Saya tak nak angkat. Saya tunjuk pada saudara-saudara ni, saya bawa 3 kitab saja. 1 kitab. Tebal nampak tak? 1 Okey.